adab-adab membaca Al-Quran. Adab-adab membaca Al-Quran. Nak seronok, sebelum kita kenal, kita mesti, orang kata ada pepatah Melayu kata apa? Tak kenal maka tak cinta. Dah kenal baru cinta. Ini sedikit lah tuan-tuan, saya pergi umrah kemarin, dan kebanyakan kursus-kursus umrah pergi Mekah, tuan-tuan, kebanyakannya cerita tentang amal. Macam mana nak tawaf, macam mana nak sa'i, macam mana nak tahlul, macam mana nak bayar dam, apa kesalahan bayar dam, berapa jumlah kita bayar dam, dia sebut banyak cerita tentang amal. Tapi tuan-tuan, kebanyakan kita yang pergi tak ada adab. Adab kurang. Dalam bahasa lain tuan-tuan dan perempuan dipanggil kurang. Yang tu dia beep lah kan, ini bahasa live ni. Begitu juga tuan-tuan dan perempuan dengan Al-Quran. Macam mana kita nak dapat, orang kata, keberkatan Al-Quran itu kalau kita tak ada adab dengan Al-Quran. Hari ini di Masjid Al-Hasanah, tuan-tuan dan perempuan, dia punya khutbah hari ini menceritakan tentang adab dengan guru. Kita dengan guru, tuan-tuan dan perempuan, kena ada adab, baru ada keberkatan ilmu, dia pulang balik. Kalau dengan guru kita tak hormat, tuan-tuan dan perempuan, maka ilmu yang kita dapat itu tidak akan barakah. Maka adab-adab membaca Al-Quran hari ini yang pertama saya nak kongsi ialah sebelum kita buka Quran, sebelum kita pegang Quran, pertama tuan-tuan dan perempuan, kita kena ada niat yang baik. Pertama, niat ikhlas semata-mata kerana Allah. Baca Quran, niat kerana Allah. Kalau niat baca Quran pasal orang kata suara sedap, niat orang sebelah girlfriend nak lalu sekejap lagi baca kuat-kuat, sekejap lagi orang main singgah tengok pula siapa dia ni baca, dia lari. Maknanya tuan-tuan dan perempuan, adabnya tak ada. Kedua, suci. Suci ni dia ada banyak makna. Bukan bersuci, ni suci. Suci berada dalam keadaan suci daripada hadas dan haid bagi wanita. Haram membaca, memegang, membawa Al-Quran di dalam keadaan berhadas. Kadang-kadang tuan-tuan, ada orang dia tak ada wuduk, dia pegang, dia suka-suka dia pegang Quran. Saya dalam kadang-kadang pergi syuting, dia panggil ada prop man. Kita berlakon, dia prop yang jaga-jaga art ni tuan-tuan, kita kamera belah sini dia nak letak Quran lah, kitab lah, apalah. Yang prop man ni orang kita tuan-tuan, pakai seluar pendek, dengan tak ada wuduk, dia pegang Quran, dia bubuh aja tang tu. Saya tegur, saya kata, ni hang ada wuduk tak ada? Dia kata tak ada. Habis hang pegang Quran ni pasal apa? Oh, tak boleh ke? Jahilnya tuan-tuan. Akhir zaman dia kata nak pegang Quran bukan ada wuduk ke? Bukankah kulit itu bukan lapik ke? Ni kulit ni bukan lapik ke kan? Dia kata kena pegang ke? Maka tuan-tuan dan perempuan, nak pegang Quran, adik-adik kena ambil wuduk. Apa wuduk? Air sembahyang. Kita kena suci. Seterusnya, adab-adab membaca Al-Quran ialah sunat menghadap ke arah kiblat ketika membaca Al-Quran. Kiblat belah sana, menghadap kiblat sunnah. Pergi belakang pun tak apa, pusing sana pun tak apa, pusing sini pun tak apa. Tapi nak dapat pahala, keberkatan, adab baca Al-Quran, tengok kiblat, menghadap kiblat. Tuan guru saya yang mengajar tadabbur Al-Quran cerita tentang kiblat ni, dia kata selain daripada tengok kiblat, dia kata niat. Pertama, apabila baca Quran, hadiahkan bacaan Quran ini kepada ibu ayah kita. Kedua, dia kata hadiah kepada guru-guru. Pahala ini dihadiah, bukan sedekah. Lah ni orang sebut sedekah, kita sedekahkan Al-Fatihah ni kepada ibu dan ayah kita. Tuan-tuan, ayah ibu tidak menerima sedekah kita. Kita hadiah kepada ibu dan ayah kita. Perbetulkan niat kita. Bukan sedekah kepada orang lain. Ibu ayah kita hadiahkan.
Seterusnya kita hadiah dekat siapa? Siapa yang kita minat. Ada orang minat dekat siapa? Penyanyi ke, pelakon ke, dia punya jiran ke, guru-guru apa semua. Dan saya dulu niat, saya hadiahkan kepada Syekh Mahir Al-Mokli. Syekh Mahir Al-Mokli ni Imam Masjidil Haram. Hari-hari saya baca Quran hadiah dekat dia, hafal Quran hadiah dekat dia, baca Quran hadiah dekat dia. Tuan-tuan, pergi Mekah nak jumpa tu imam ni bukan senang. Tapi Allah rezekikan saya pergi Madinah, dia duduk satu hotel dengan saya, lalu depan dia bagi salam kat saya. Syekh Mahir Al-Mokli. Dia bagi salam. Assalamualaikum, dia kata. Suara dia tebal, Assalamualaikum. Saya bilang, Waalaikumsalam, Syekh Mahir. Melompat saya. Kita orang Melayu salam cium tangan, dia rentap tangan tu. Dia rentap, dia tak bagi. Sebab sana orang Arab dia tak bagi cium tangan. Lepas tu aku cakap, aku nak buat apa ni? Can I kiss you? Tuan-tuan, cium muka. Lepas tu aku cakap kat dia, I can read like you. Wow, baca macam dia maksudnya. Dia tanya saya, kalam Arabi? Dia cakap, maafi Arabi, saya cakap. English? English, I can speak English. Saya cakap kat dia, saya minat dekat dia, everything apa semua. Lepas tu saya baca Al-Fatihah macam dia baca. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta 'alaihim Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Oh, dia tengok muka aku atas bawah. Syekh Mahir Al-Mokli, Imam Masjidil Haram, tuan-tuan. Kalau nak pergi salam dekat dia pun tuan-tuan dan puan tak akan dapat. Ini dia lalu depan muka. Keberkatan mungkin daripada tuan guru saya, Ustaz Muhammad Radhi bin Muhammad Rajab. Dia kata, Samsul, bila kita baca Quran, niat hadiah kita pahalakan, pahala itu kita hadiahkan kepada mak ayah kita, guru-guru kita, orang yang kita minat.